Wow, J, kita punya studio ni dah menjadi macam medan pertarungan. Ya, memang lah. Tapi kau tahu tak kenapa kita ada semua atlet-atlet ni untuk apa kena beraksi mengena dengan Infinity hari ni? Itulah topik kita untuk hari. Tapi sebelum itu, sebelum itu kita ingin apa khabar anda semua di luar sana. Salam kembali ke lagi satu episod Infinity bersama dengan saya Jewal ya. Dan saya Justin Ang. Dan kini kita akan ekspresi remaja era digital. Justin ni macam tak sabar-sabar nak mengekspresikan diri So kita ada pelbagai topik kita hari ni. Tahu tak apa tajuk kita hari ni? Saya tahu pasal remaja. Remaja Krisani. Krisani. Apa maksud Krisani? Sebenarnya perkataan memang kita jarang bertemu kan. Saya jarang dengar. Krisani ni sebenarnya dia menaik semangat yang kental. Bukan kentang tau, kental. Okey, baik. Okey. Oh, patutlah. So ini topik kita hari ini berkenaan dengan seni mempertahankan diri, betul? Ya, betul. Tapi sebelum Justin start beraksi, memang tertanya-tanya nak try kan semua aksi-aksi itu semua. Tapi sebelum kita try ke semua aksi-aksi ni, ayo apa kata kita layan BT ini dahulu. Saksikan. J'envole, je me protège. Je bouscule. Ça va, monsieur. 2, je marche. Ici. Berani pertahanan diri tu penting bagi perempuan. Sebab kaum perempuan ni selalu kena ikut belakang. So saya pernah kena ikut belakang dan tak ada apa-apa kan. Orang sok pisau kat sini. Sekarang saya ni lah, saya takut. Saya belajar seni pertahanan diri. Masa tu yang takut je bagi apa yang ada kat kita. Buat macam ni lah balik. Terajang balik. Lepas tu spray lada dengan garam kat dalam beg. Sekarang ni kita tak tahu jenayah kat luar sana kan. So mungkin macam perempuan nak keluar malam tu penting lah untuk seni pertahankan diri. Mana saja kita pergi, kita pastikan ada teman 2 ataupun 3 4 orang. Dan ataupun ke mana saja kalau kita pergi kalau waktu malam, pastikan dia ada nombor yang balai polis terdekat untuk senang dihubungi. Kita cuba praktikkan di rumah dengan cara melihat YouTube ataupun video-video, itu pun tak ada masalah. Kepada band kita, Baskers kita Akustik, lagu-lagu yang menarik, rentak yang terbaik setiap minggu. Itu dan Justin nak beli jiwa ni. Tak ada, ni ikhlas bro, ikhlas dari hati. Sebelum kita nak mulakan dengan segmen pertama kita, iaitu reaksi, saya ingin mengajak anda semua di luar sana untuk ikuti kami di Facebook dan Instagram @Infinitin dan #Infinitin, #RTN, kerana kami ingin bacakan komen-komen anda semua. Jangan lupa tu wajib. Tapi show kita memang wajib kena ada tetamu yang best pelakon. Siapa tetamu kita hari ini? Studio kita ada 2 tetamu kita yang power ni Justin. Pertama sekali Muhammad Amirul Azaan daripada Ip Man Wing Chun Academy. Wow, dia presiden kan? Dia presiden power tu. Dan juga atlet wushu negara. Jadi pemenang pingat emas tau. Diana Bong. Wait. Wow, menang pingat emas. Woi, kecil-kecil cili boleh. Tapi, kuat. Power. Okey, so saya nak mulakan soalan boleh je? Silakan. Sebab saya tengok macam Encik Amirul ni macam Joe Pizzo sikit kan. Ada rupa Joe Pizzo sikit kan. Okey, Encik Amirul sebagai presiden Ip Man Wing Chun Academy. Dah berapa lama berkecimpung dalam seni mempertahankan diri kungfu?
Okey, untuk Kung Fu Wing Chun ni saya mula start daripada 2014. So hingga kini dalam 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun. Ya. Mana dapat idea untuk menghasilkan akademi sebegini? Okey, sebenarnya kita influence daripada filem Ip Man lah asalnya. So bila tengok filem Ip Man tu tertarik lah untuk belajar seni bela diri Wing Chun ni. So sebelum ni saya ada juga belajar martial art lain. Cuma ada basic sikit pasal silat, ada basic sikit Muay Thai. Okey. Cumanya bila cari Wing Chun ni saya jumpa sifu yang betul-betul di Indonesia. Indonesia? Ya. Bukan yang Hong Kong ke China bukan? Kemudian tu baru Kemudian Kita start di Indonesia. Lepas tu baru naik ke dia sana. dia mencari ilmu melalui Nusantara. Dahulu. Tapi kalau Wing Chun ni memang dipopularkan daripada pelakon-pelakon seperti Bruce Lee dan sebagainya. Ya. Untuk sukan wushu pula, untuk Diana, bagaimana Diana boleh start dalam sukan wushu? Pada awalnya kita memang kena ambil macam aktiviti kat sekolah. Contohnya wushu adalah satu baju berseragam. Macam ni lah saya join wushu pada mula-mulanya. Tapi kenapa wushu? Tapi kenapa bukan macam sekolah saya ada taekwondo semua? Kenapa wushu? Kita semua curious kan macam mana movie kung fu tu buat. And then wushu ni adalah first year diintroduce dalam saya punya sekolah masa tu. Jadi dia telah menarik minat yang lebih kalau berbanding dengan yang lain. Sukan yang lain je. So untuk Encik Amirul pula kan. Tadi Encik Amirul kata yang pernah buat silat dan martial art lain ni. Tapi kenapa yang berkenan dengan kung fu? Sebab Bruce Lee, sebab Jet Li, sebab Donnie Yen. Ya, selalunya orang akan guna alasan yang sama lah. Ya betul. Mungkin sebab Bruce Lee, Donnie Yen. Ya, semua orang kenal Bruce Lee, semua orang kenal Donnie Yen, watak Ip Man. Tapi bila orang kenal Bruce Lee, orang pasti cari guru Bruce Lee ni siapa? So orang yang berjaya tu pasti ada gurunya. So guru Bruce Lee adalah Ip Man. Apa keistimewaan kung fu berbanding dengan martial art yang lain? Okey, cumanya saya lebih khusus kepada Wing Chun lah. Kung Fu Wing Chun ni saya tekankan tentang Wing Chun. Wing Chun sangat berbeza sebab dari segi filosofinya. Kalau mungkin martial art yang lain perlukan tenaga yang besar, perlukan keras, tapi Wing Chun hanya kuasa yang lembut je, hanya perlu tenaga yang lembut. Maksudnya sebab tu pada asal pertemuan tu yang menghasilkan tu adalah seorang perempuan kan. Perempuan. Dia Wing Chun namanya. Okey. Itulah sejarah asal usul dia. Tapi dalam gaya pula dalam sukan wushu ni, cara dia, apakah dia punya falsafah, apakah filosofi behind wushu? Bagi wushu sekarang kita more on routine iaitu taolu. Kalau taolu maksudnya anda kena mainkan satu set yang dalam masa 1 minit 20 saat, kemudian judge akan bagi markah macam tu. Dia lain sikit. Tapi wushu ni ada dua. Kalau bagi kita punya national team, satu ialah santa, satu ialah taolu. Tapi dalam national team ni kita more on taolu sekarang. Okey. So dia ada dia punya time limit dia lah. Dia memang ada dia punya time limit. So dari segi, sebab kalau kita lihat seni mempertahankan diri ni, bila kita lihat biasanya seni mempertahankan diri dalam filem semua orang tengah gaduh, terbang sini, terbang sana. Tapi dalam sukan, apabila diberi mata, bagaimana mata dia diberi dalam wushu? Bagi saya sekarang full routine, dia ada bagi kepada kategori A, B, C. Dari dulu ialah A dengan B saja. A ialah quality movement anda. B ialah cara persembahan anda, maksudnya level lah. Tapi start daripada 1991, lepas World Champ first kali diadakan di Beijing, sekarang kita tambah lagi satu ialah gerakan lompatan, iaitu grup C. Gerakan lompatan? Ya, ada A, B, C. Tambah sekali 10 markah. Wow. Tu. Kalau kung fu pun ada markah-markah macam ni ke? Macam dua orang datang, gaduh-gaduh, siapa kalah out? Macam tu? Dia ada kategori juga. Ada kategori form, ada kategori fight juga lah. So kategori fight tu dipanggil cisau. Kategori form tu ada 3 lebih kurang. Lepas tu termasuk last kali Mok Yan Jong, yang kayu tu, manusia kayu. Manusia kayu tu? Ya, dipanggil Wooden Dummy tu. So benda tu macam betul-betul dilakukan? Ya, betul. Saya ingat gimmick saja bila tengok TV. Kau nak jadi manusia kayu? Tak. Memang betul. Tapi memang daripada segi sukan, sebab seni mempertahankan dia memang sesuatu seni. Tapi nak belajar seni ni bukan semua orang boleh saja-saja buat. Jadi untuk Diana, bila Diana start, susah tak untuk menguasai seni? Pada mula-mulanya anda memang ada sikit kecewa ataupun sedih dulu sebab bagi wushu, bagi orang
kurus macam saya tak begitu sesuai sebab bila orang nampak dah macam tak garang kan. Jadi saya try dulu. Saya takut, saya takut. tak. Saya tu Yang tu lepas persembahan. Tapi bagi kategori saya Nan-Kuan, orang lebih more on badan dia lebih besar sikit supaya nampak lebih garang sikit. Sampai mata dia macam terharu bila cakap Oh, itu. ya ke? Dia punya apa cabaran-cabaran. Ingat Tapi cabarannya. dia percaya pada diri sendiri. Itulah tu yang Tak pernah penting. putus asa. Dan ini Lihat. saya mungkin ada tak apps untuk belajar wushu dengan kungfu ni? Apa kata kita dapat tahu? Saksikanlah Kaki Apps. Roll it. So itu dia apps-apps yang terkini. Tak adalah kita boleh belajar wushu. Tak ada. Itu mungkin Encik Amirul mungkin akan keluarkan apps sendiri satu hari nanti. Mana tahu kan. So Encik Amirul. Yep. Kita ada banyak seni mempertahankan diri ni. Okey, di Malaysia ni ada Muay Thai, ada wushu, ada kung fu, taekwondo. Apakah kepentingan untuk seorang remaja mempelajari seni mempertahankan diri selain daripada seni mengurat? Okey, yang pertama memang Wing Chun dia penuh dengan filosofi. Dan antaranya yang pertama adalah mempertekankan tentang soal disiplin. So seseorang pengamal seni bela diri kung fu tu mesti ada disiplinnya. So kalau ada disiplin, pasti hidupnya betul kan. So pasti betul ikut aturannya. So bermula dengan disiplin dulu, baru kita akan kemudian tu datang. Wow. Sungguh mendalam Sungguh mendalam. Saya ingat hanya gaduh-gaduh pak macam tu ke. Tak, dia memang disiplin yang kena dibelajari dan difahami juga. Untuk wushu juga sama je, Diana. Bagi wushu kita more on disiplin, self disiplin. Kemudian kalau yang paling umum ialah anda boleh sihatkan badan kan, sebab kita ada Tai Chi Kuan. Tai Chi tu ialah movement yang slow, then tak kira berapa umur anda pun juga boleh belajar. Yang salah satu. Tapi untuk sebagai menjadi seorang atlet, sebab macam orang ramai di luar sana buat Tai Chi ke wushu ke atau apa-apa seni pertahankan diri untuk bersenam. Tapi untuk Diana pula sampai ke SEA Games, sampai memenangi pingat juga di SEA Games baru-baru ni di Kuala Lumpur. Bagaimana perasaan Diana? Sebab dengar khabar ni SEA Games pertama yang ibu Diana datang untuk melihat Diana beraksi. Ada menitis air mata. Ada nervous tak? Mula-mula ada nervous tak? Terharu kan? Saya memang gembira sebab mak saya boleh datang. Sebab sebelum ni mak saya memang macam kalau training pun dia hantar sampai tempat training, kemudian dia akan balik. Lepas 2 jam 3 jam dia datang angkat saya sekali lagi macam tu. Jadi kali ini memang satu peluang yang sangat baik sebab Malaysia mengadakan SEA Games ni kan. Jadi saya memang jemput mak keluarga saya untuk datang untuk tengok. Jauh tu mak datang dia dari mesti rasa Kuching. macam Dari satu Kuching. kebanggaan tau bila kita dapat menang pingat emas di Tamasya Sukan di tanah air sendiri. tanah air kita sendiri. So Encik Amirul, okey, Encik Amirul dah dengar kan apa jawapan wushu dah sampai peringkat SEA Games dan semua kan. Apa harapan Encik Amirul dengan sukan kungfu? Mungkin sukan kungfu pun boleh masuk dekat Sukma dulu ke, dekat sekolah-sekolah. Ya, kita sekarang bagi Wing Chun Malaysia, kita memang kita terbuka untuk kepada mana-mana badan saja untuk jemput kita bagikan seminar. Sehingga sekarang pun saya masih bagi seminar pada baik kerajaan ataupun swasta. Kita juga open kepada sekolah-sekolah untuk jemput kita lah. So jadi kita akan kenalkan Wing Chun kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, ini dia ialah merupakan satu budaya yang perlu kita hormati lah. Ya, betul. Ya. Setakat ni dia punya feedback yang apa Encik Amirul dah buat memberangsangkan? Sangat memberangsangkan, alhamdulillah.
kita sebenarnya baru balik saja daripada tournament di Jogja, Indonesia. Oh, wow. Our big Hebat. target is kalau boleh kita akan pergi ke next year, kita mewakili Malaysia ke tournament Hong Kong di VTA di Hong Kong. Wow. Ya, maksudnya di tempat Iman lah. Di tempat Iman. Ya. Nervous tak? Nervous tak? Agak nervous juga. Donnie yang turun tak? Kalau Donnie yang turun, saya nak ikut sekali. Tapi dari segi bercakap pasal nervous ni kan, untuk Diana masa beraksi masa baru-baru di SEA Games di tanah air sendiri, bagaimana perasaan? Nervous tak masa tu? Dengan fans jadi Diana macam tu. Kalau nervous tu memang ada lah. Tapi kita memang betul-betul fokus kepada gerakan sendiri apabila anda step on the carpet. So, apa-apa pun tak risau. Actually memang fokus betul-betul. Jadi, bolehlah buat yang terbaik. Wow, tapi Diana sudah 19 tahun berkecimpung di dalam sukan Sukan di dalam ini, betul. dunia wushu ni. Ya. Adakah Diana lihat lebih ramai atlet-atlet wushu telah datang untuk memasuki dalam arena wushu ni? Dari dulu kita tak banyak. Masa start national team baru 12 orang saja. Sampai sekarang kita ada 20 lebih orang. Jadi dia ini adalah satu pengembangan yang baik. Jadi saya berharap lebih banyak kaum, sebab sekarang kaum Cina yang conquer sport ni. Kalau boleh kita macam adu-adukan ataupun berharap Cina ke Melayu, India semua lah berbilang kaum lah. Seperti Wing Chun untuk boleh semua. main. Wushu Ya. for all. Yes. Seperti Wing Chun Academy kan. Dia dekat Academy Encik Amirul sendiri. Yang anak paling muda sekali yang belajar ni umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Wow. Dia tapi saya rasa motivasi dia sebab dia tengok kungfu punya show, betul? Dan mungkin juga sebab parents hantar dia kat tempat kita. Oh, parents hantar. So parents nak jadikan anak dia Bruce Lee. Parents tak larat dah jadi Bruce Lee. Berdisiplin. Okey. So ni mungkin Encik Amirul boleh bagi kata-kata nasihat kepada remaja-remaja luar sana yang ingin melibatkan diri dalam seni mempertahankan diri kungfu. Ya. Pertama, terima kasih kerana jemput. Cumanya bagi remaja zaman sekarang, kita remaja kita agak ketinggalan dari banyak perkara. So kalau boleh, salah satunya adalah tradisi martial art ni, seni. So kalau boleh saya menyeru remaja yang mana martial art ni Wing Chun khususnya memang terbuka kepada sesiapa saja. So maksudnya tak kira sama ada lelaki baik pun perempuan, baik pun tak kira bangsa, tak kira agama apa, tak kira latar belakang. So mari sama-sama belajar seni bela diri Wing Chun supaya kita sama-sama dapat mengharumkan nama negara. Wow. Ya. Promote tempat di mana? Tempat di mana? Promote. Okey, tempat kita di Prima Setapak, Kuala Lumpur. Okey. Wow. So kalau nak ketahui lebih mengenai Wing Chun, bolehlah ke sana. Untuk Diana pula, apa-apa kata-kata untuk fans Diana di luar sana? Peminat-peminat, kata-kata semangat ke? Kata semangat ni, saya berharap lebih banyak orang untuk join sukan wushu ini. Kemudian sekarang terdapat banyak tempat ataupun banyak sekolah sudah ada guru pergi ajar. Jadi kalau boleh join sukan wushu. Sama-sama lah, sihat sama-sama. Sama-sama banggakan nama negara. Wow. Dengar tu, Justin. Wow, membanggakan negara ya. Dalam sini mempertahankan diri. Ya, betul. Saya macam dapat banyak belajar jugalah. So saya dah tahu dah. Seni mempertahankan diri bukan hanya fizikal. Ya, mental juga mental kena kental. Jiwa kita. Power, ayat power. Terima kasih banyak pada tetamu kita. Sudi bersama kita. Dan all the best. Tournament lepas ni semua, all the best. Dan mengharumkan nama negara kita di pesada antarabangsa. Kita nak kena relax sikit. Kita nak jalan-jalan. Kita ada apa lepas ni? Kita ada kaki ayam. Roll it.